Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Jibril daripada kelas PT3S2.12 akan membentangkan berkenaan dengan tajuk proposal yang telah saya bina berdasarkan subjek PIMK 3143 yang telah dibimbing oleh pensyarah Ustazah Zahiyah binti Haris. Jadi, saya telah membina satu proposal berkenaan dengan kajian kes, iaitu tajuk saya adalah berkenaan dengan pelaksanaan teknik peneguhan terhadap motivasi dan tingkah laku murid dalam pengajaran pendidikan Islam. Jadi, berdasarkan tajuk ini, saya akan membentangkan dengan lebih lanjut dan memahamkan para penonton berkenaan dengan tajuk saya, faktor-faktor pemilihan dan juga kenapa saya membina saya menggunakan tajuk ini untuk membina proposal saya. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada isi kandungan pembentangan. Jadi isi kandungan pembentangan ini ada 4. Yang pertama ni saya akan membentangkan berkenaan dengan bab 1, iaitu adalah pendahuluan, termasuklah objektif, persoalan kajian dan sebagainya. Yang kedua, saya akan membincangkan berkenaan dengan tinjauan literatur berkenaan dengan dapatan kajian lalu dan juga teori-teori yang saya gunakan dalam proposal ini. Yang ketiga adalah metodologi kajian dan yang keempat adalah soalan temu bual yang saya gunakan. Dan tanpa membuang masa, saya pergi kepada bab yang pertama, iaitu bab pendahuluan, di mana pada bab pendahuluan ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan pengenalan penyataan masalah, tujuan objektif persoalan kajian, skop dan batasan kajian dan kepentingan kajian berkenaan tajuk teknik peneguhan yang telah saya lakukan. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Okey, kita lihat pada pengenalan. Pendidikan Islam ini merupakan subjek pembentukan diri seorang Muslim. Jadi kita tahu subjek pendidikan Islam ini merupakan salah satu subjek yang merupakan untuk membentuk diri seorang Muslim sejak kecil lagi, terutamanya pada usia yang muda. Jadi, namun peratusan pencapaian pendidikan Islam di Malaysia pada masa kini semakin menurun berdasarkan statistik pada tahun 2019 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh tingkah laku dan motivasi murid untuk belajar, disebabkan anak-anak muda zaman sekarang ini mereka tiada motivasi dan semangat untuk belajar berkenaan dengan subjek pendidikan Islam, kerana mereka menganggap subjek pendidikan Islam ini tidak penting berbanding dengan subjek-subjek lain. Namun demikian, teknik peneguhan sebenarnya dapat memberi kesan kepada tingkah laku murid dan motivasi untuk belajar. Hal ini kerana apa? Kerana dengan memberikan teknik peneguhan sebenarnya mampu untuk merangsang minat murid untuk mereka ini belajar dengan lebih lanjut berkenaan dengan pendidikan Islam, dan juga dengan teknik peneguhan ini juga mampu untuk merangsang tingkah laku murid supaya lebih bertingkah laku semasa belajar. Jadi kita lihat kepada penyataan masalah. Penyataan masalah adalah, jika kita lihat atas, pencapaian murid dalam pendidikan Islam semakin merosot. Jika kita lihat statistik tadi, pada tahun 2019 saja pencapaian murid keseluruhan di Kuala Lumpur adalah menurun berbanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan berdasarkan pemerhatian saya yang telah saya lakukan sewaktu praktikum juga, saya melihat pencapaian murid terutamanya dalam amali dan juga penghayatan adalah sangat-sangat tidak memuaskan. Hal ini kerana penghayatan dan pengaplikasian agama di kalangan murid adalah masih kurang. Disebabkan apa? Murid kurang bersemangat dan tiada motivasi untuk belajar. Disebabkan apa? Murid ini menunjukkan tingkah laku negatif. Bila mereka ini tiada semangat dan motivasi untuk belajar berkenaan dengan subjek pendidikan Islam, mereka ini mula menunjukkan tingkah laku negatif sehingga mengganggu keharmonian dan mengganggu guru untuk belajar, menyebabkan kelancaran proses PDP itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan apa? Disebabkan guru sebenarnya tidak memberikan sebarang interaksi, ataupun lebih lagi yang saya khususkan adalah peneguhan kepada para murid. Hal ini menyebabkan murid tidak rasa tidak dihargai dan tiada galakan untuk terus fokus. Bila mereka belajar,
mereka tidak dihargai ataupun mereka tiada hadiah ataupun pujian oleh guru, menyebabkan mereka ini rasa tiada sebab mereka untuk belajar. Mereka punya motivasi semakin berkurang. Jadi menyebabkan mereka tidak fokus dan tidak minat dalam subjek pendidikan Islam ini. Akhir sekali, adakah peneguhan ataupun teknik peneguhan dalam pendidikan Islam ini dapat meningkatkan motivasi dan mengawal tingkah laku murid? Jadi itu adalah penyataan masalah berkaitan dengan kajian yang telah saya bina. Jadi yang seterusnya adalah berkaitan dengan tujuan kajian. Jadi tujuan kajian saya adalah mengenal pasti jenis peneguhan yang bersesuaian dalam subjek pendidikan Islam. Adakah semua jenis peneguhan bersesuaian untuk subjek pendidikan Islam? Sebagai contoh, adakah peneguhan positif, peneguhan negatif bersesuaian untuk digunakan dalam subjek pendidikan Islam? Dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti kesan peneguhan terhadap motivasi dan tingkah laku murid dalam pendidikan Islam. Adakah dengan memberikan peneguhan ini mampu untuk meningkatkan motivasi dan juga dapat memperbaiki tingkah laku murid dalam subjek pendidikan Islam ini? Jadi kita pergi kepada objektif dan persoalan kajian. Okey, kita lihat di sini objektif yang pertama yang saya bina berdasarkan tajuk proposal teknik peneguhan saya ini adalah mengenal pasti teknik peneguhan yang dilaksanakan dalam pengajaran pendidikan Islam. Jadi berdasarkan proposal saya ingin mengenal pasti apakah jenis teknik peneguhan yang sesuai. Sebagai contoh, adakah peneguhan positif bersesuaian? Adakah peneguhan negatif bersesuaian digunakan dalam subjek pendidikan Islam? Jadi yang kedua adalah mengenal pasti kepentingan teknik peneguhan yang dilaksanakan dalam pengajaran pendidikan Islam. Kita ingin melihat sejauh manakah teknik peneguhan ini dapat memberikan manfaat sama ada kepada guru, kepada murid ataupun kepada ibu bapa apabila guru menggunakan teknik peneguhan dalam pendidikan Islam ini. Yang ketiga adalah ingin mengenal pasti kesan penggunaan teknik peneguhan ini terhadap motivasi dan tingkah laku murid dalam pendidikan Islam. Kita ingin lihat adakah dengan menggunakan teknik peneguhan ini mampu untuk meningkatkan motivasi dan juga memperbaiki tingkah laku murid agar murid akan lebih semangat untuk belajar dalam subjek pendidikan Islam. Seperti objektif juga, persoalan kajian ini juga cenderung berkaitan dengan apakah jenis teknik peneguhan yang dilaksanakan dalam pengajaran pendidikan Islam. Yang kedua, persoalan kajian juga adalah berkaitan dengan apakah kepentingan teknik peneguhan yang dilaksanakan dalam pengajaran pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah apakah kesan teknik peneguhan terhadap motivasi dan tingkah laku murid dalam pendidikan Islam. Jadi kita lihat pula kepada skop dan batasan kajian. Jadi batasan kajian ni saya bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah batasan sampel. Batasan sampel dalam kajian yang telah saya bina ini adalah saya mengambil siswa guru pendidikan Islam ambilan Jun 2020, iaitu dalam kampus IPG, kampus ilmu khas yang mengajar subjek pendidikan Islam sahaja semasa praktikum fasa 1 yang lepas. Jadi saya mengkhususkan hanya siswa guru pendidikan Islam ambilan Jun 2020 sahaja. Jadi siswa guru kos lain seperti kos pendidikan kos pendidikan moral ataupun kos bahasa Melayu tidak termasuk dalam batasan sampel saya. Yang kedua adalah batasan lokasi, di mana batasan lokasi saya dia akan dijalankan di sekolah kebangsaan di sekitar Kuala Lumpur yang terdapat guru praktikum pendidikan Islam IPG Kampus Ilmu Khas yang telah menjalankan praktikum fasa 1. Jadi lokasi-lokasi yang lain seperti di negeri-negeri lain seperti di Johor, di Melaka, di Kelantan tidak termasuk dalam batasan lokasi saya. Kita lihat pula kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian yang telah saya bina ini adalah
memberi manfaat kepada beberapa golongan. Yang pertama adalah memberi manfaat kepada guru pendidikan Islam. Kenapa? Dengan membina kajian ini, saya dapat membantu guru untuk menggunakan peneguhan yang bersesuaian dengan subjek pendidikan Islam, di mana para guru pendidikan Islam dapat menggunakan peneguhan yang bersesuaian untuk diterapkan dalam pengajaran mereka kepada murid agar murid-murid ini dapat kembali fokus dan memperbaiki pencapaian. Yang kedua, kajian ini juga memberi manfaat kepada ibu bapa, di mana ibu bapa boleh mengaplikasikan peneguhan kepada anak di rumah, khususnya dalam pembelajaran agama. Jadi, ibu bapa boleh menggunakan teknik peneguhan seperti pujian ataupun hukuman ataupun ganjaran untuk mendidik anak-anaknya dalam pembelajaran agama. Yang ketiga adalah kajian ini juga memberi manfaat kepada pihak sekolah untuk mengenal pasti punca dan cara memperbaiki pencapaian murid disebabkan tingkah laku, di mana pihak sekolah ini untuk membaiki masalah disiplin seperti masalah tingkah laku, mereka boleh merujuk kajian ini dan menggunakan teknik peneguhan yang bersesuaian untuk memperbaiki masalah tingkah laku di kalangan murid. Yang keempat juga, kajian ini memberi manfaat kepada siswa guru ataupun guru pelatih untuk lebih bersedia dan memantapkan diri dengan teknik peneguhan yang boleh diterapkan dalam pengajaran apabila mereka sudah menjadi guru kelak. Jadi, yang seterusnya kita pergi kepada bab yang kedua, berkenaan dengan tinjauan literatur. Di mana pada bab 2 ini saya ingin mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan dapatan kajian lepas dan juga teori dan model kajian yang telah saya gunakan untuk menyokong kajian saya ini. Jadi pada penonton, saya telah menggunakan dua teori untuk menyokong kajian yang telah saya bina. Yang pertama adalah teori pelaziman Skinner. Teori pelaziman Skinner. Kita sering dengar teori pelaziman Skinner untuk memberi peneguhan. Jadi, teori pelaziman Skinner ini adalah dapat mengubah tingkah laku dan membentuk kepribadian melalui interaksi dengan rangsangan iaitu peneguhan. Jadi, Skinner ni berdapat dengan memberikan rangsangan dan juga interaksi dapat mengubah tingkah laku dan membentuk kepribadian seseorang. Jadi, Skinner telah membuktikan dia punya teori tersebut dengan eksperimen menggunakan Skinner box terhadap seekor tikus yang lapar, di mana Skinner ini telah meletakkan tikus yang lapar di sebuah kotak dan meletakkan satu butang. Apabila tikus itu berkeliaran di kotak tersebut dan terpijak butang tersebut, makanan akan keluar dan tikus boleh makan. Jadi, tikus ini sedar bahawa apabila dia menekan butang tersebut, akan keluar makanan. Jadi, apabila tikus itu hendak makan, dia akan tekan. Jadi, perbuatan pengulangan tersebut menunjukkan adalah satu perbuatan disebabkan rangsangan ataupun peneguhan yang diberikan. Lebih-lebih lagi, Skinner juga telah menghentikan makanan tersebut apabila tikus menekan butang tersebut, menyebabkan apabila tikus tekan, makanan tidak keluar, dan menyebabkan tikus tidak lagi tekan, menyebabkan hal ini terbukti apabila rangsangan ataupun peneguhan tidak diberikan, sesebuah tingkah laku ataupun motivasi tadi akan hilang. Skinner menggunakan peneguhan positif dan negatif untuk melihat perubahan tingkah laku tikus tersebut. Skinner juga menggunakan tingkah laku negatif, peneguhan negatif, di mana bila tikus tersebut sakit, barulah tikus tersebut pergi kepada butang untuk menekan makanan. Jadi, teori pelaziman Skinner ini berkait rapat dengan penggunaan peneguhan yang diberikan kepada murid, di mana seperti yang dilakukan oleh Skinner, dia memberikan peneguhan, iaitu memberikan makanan jika seekor tikus tadi melakukan perbuatan menekan button. Seperti juga yang digunakan dalam dunia pendidikan hari ini, apabila guru
memberikan peneguhan pujian, barulah murid akan berterusan melakukan tingkah laku baik ataupun melakukan apa yang diingini oleh guru. Ini juga dapat mengenal pasti jenis peneguhan yang boleh diaplikasikan dalam pendidikan Islam. Dengan pengambilan teori pelaziman sekina ini dapat membantu saya untuk mengenal pasti jenis peneguhan yang boleh diaplikasikan dalam pendidikan Islam. Sama ada peneguhan positif, peneguhan negatif ataupun hukuman. Sama ada ketiga-tiga jenis peneguhan ini mampu memberikan impak dalam pengaplikasian oleh guru dalam subjek pendidikan Islam. Selain itu juga, teori pelaziman sekina ini dapat menghubung kaitkan jenis peneguhan yang diberikan terhadap motivasi dan tingkah laku murid, di mana bila menggunakan jenis-jenis peneguhan seperti jenis peneguhan positif, negatif dan juga hukuman mampu memberi impak kepada motivasi dan tingkah laku murid. Sama ada dengan peneguhan positif ke ataupun negatif ataupun hukuman dapat memberi impak positif kepada motivasi ataupun tingkah laku murid. Jadi itu adalah teori pelaziman sekina. Jadi kita pergi kepada teori kedua yang saya gunakan dalam kajian saya. Ini adalah teori keperluan Maslow. Jadi saya menggunakan teori keperluan Maslow ini adalah sebab dia berkait rapat dengan motivasi dan juga peneguhan yang saya jalankan. Jadi Abraham Maslow berpendapat manusia ni mempunyai pelbagai keperluan yang mempengaruhi kehidupan seorang. Ini terdapat 5 keperluan 5 keperluan manusia. Dan yang keempat yang saya ingin jelaskan dengan lebih lanjut dalam kajian saya adalah keperluan keempat, iaitu penghargaan. Penghargaan ini dalam konteks yang lebih mudah adalah pujian, hadiah, keprihatinan dan penghargaan yang diberikan seseorang oleh orang sekeliling kepada seseorang itu. Jadi penghargaan ini pada pendapat Maslow amat penting untuk memberikan motivasi supaya seseorang itu lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu perkara. Di mana jika kita tidak diberikan penghargaan, menyebabkan kita akan lebih tidak bersemangat dan tidak bermaya untuk melakukan sesuatu perkara. Seterusnya adalah teori keperluan Maslow ini sangat berhubung kait dengan konteks kajian dari segi pentingnya penghargaan kepada seorang, di mana dari segi konteks kajian adalah peneguhan. Pentingnya peneguhan yang diberikan oleh seseorang guru itu kepada muridnya di dalam kelas. Selain itu juga ia mengenal pasti kesan dan impaknya jika murid tidak menerima peneguhan daripada seorang guru. Jika seorang itu tidak menerima penghargaan, iaitu keperluan keempat berpandukan teori Maslow, adakah dia memberi impak yang buruk kepada diri pelajar sehingga kemungkinan pelajar itu tidak bermaya, tidak bersemangat ataupun mengeluarkan tingkah-tingkah laku yang buruk. Dia juga hubung kait dengan minat dan motivasi seseorang itu untuk belajar. Jadi itu adalah berkenaan dengan teori keperluan Maslow yang saya terapkan dalam kajian saya. Seterusnya saya ingin juga menerangkan berkaitan dengan dapatan kajian lalu yang hampir sama dengan dan membantu dalam kajian yang telah saya bina. Ini tajuk yang pertama pada sebelah kiri ini adalah pendekatan peneguhan bagi aktiviti hafalan Al-Quran dalam kalangan pelajar menengah. Di mana dalam kajian ini dia memberi fokus kepada peneguhan positif, negatif dan juga hukuman dapat membantu dan meningkatkan pencapaian hafalan murid. Di mana dalam kajian ini menerangkan berkaitan dengan hafalan murid-murid dapat dipupuk menggunakan teknik peneguhan, di mana terdapat 3 teknik peneguhan yang digunakan dalam kajian ini, iaitu positif, negatif dan juga hukuman. Jadi kita pergi kepada dapatan kajian lalu yang kedua, iaitu adalah meningkatkan keberkesanan kawalan kelas menggunakan kaedah ganjaran dan hukuman.
di mana dalam kajian ini dia memberi fokus kepada kawalan kelas dari segi tingkah laku dapat dipengaruhi dengan penggunaan ganjaran dan hukuman yang diberikan oleh guru. Di mana dapatan kajian lalu ini membantu pengkaji untuk mengenal pasti sama ada teknik peneguhan ini mampu memberi impak kepada tingkah laku murid, khususnya dalam konteks kajian dalam subjek pendidikan Islam. Yang ketiga adalah berkenaan dengan tajuknya adalah pendekatan peneguhan mengikut psikologi Islam, di mana dalam kajian dapatan lalu ini dia memberi fokus kepada peneguhan yang digalakkan dalam Islam untuk memupuk seorang Muslim untuk beribadah dan mempelajari ilmu agama, di mana dalam kajian ini dia menghurai dengan lebih lanjut berkenaan dengan Islam menggunakan kaedah peneguhan sejak dahulu lagi untuk memupuk seseorang itu mempelajari sesuatu, khususnya dalam bidang agama, di mana terdapat beberapa teknik peneguhan yang diterapkan dalam dapatan kajian lalu ini. Jadi ketiga-tiga dapatan kajian lalu ini memberi bantuan kepada pengkaji untuk melihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan teknik-teknik peneguhan dan juga kesannya terhadap motivasi dan juga tingkah laku. Namun ketiga-tiga dapatan kajian ini tidaklah sama ataupun tidaklah memberi fokus seperti yang dilakukan oleh pengkaji, yang ini berkaitan dengan motivasi dan juga tingkah laku murid dalam subjek pendidikan Islam. Jadi itu adalah perbezaan antara dapatan kajian lalu dan juga dengan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji. Ini saya. Jadi membuang masa, saya pergi kepada metodologi kajian, ini yang bab yang ketiga, di mana dalam metodologi kajian ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan prosedur kajian, kesahan dan kebolehpercayaan, proses pengumpulan data dan analisis data, instrumen kajian, reka bentuk kajian dan juga persempelan. Jadi kita pergi kepada reka bentuk. Reka bentuk yang saya gunakan dalam kajian ini adalah berbentuk deskriptif, iaitu berbentuk kualitatif, di mana dia berbeza dengan kuantitatif, di mana kuantitatif ini adalah melibatkan kepada nombor dan juga soal selidik. Di mana apabila saya menggunakan kaedah berbentuk kualitatif ini lebih kepada temu bual dan juga data yang lebih halus dan terperinci. Ia juga mempengaruhi bentuk data yang diperoleh, iaitu lebih terperinci dan jelas berbanding dengan reka bentuk kajian kuantitatif. Ia juga mempengaruhi instrumen yang akan dipilih. Ini saya menggunakan instrumen dalam kajian ini, iaitu menggunakan teknik temu bual. Yang seterusnya adalah persempelan. Persempelan yang saya gunakan dalam kajian ini adalah persempelan bukan kebarangkalian, di mana persempelan bukan kebarangkalian tersebut adalah persempelan bertujuan, iaitu dia menentukan sampel kajian mengikut ciri-ciri yang spesifik untuk memenuhi tujuan yang khusus. Sebagai contoh, saya telah mengambil 3 siswa guru pendidikan Islam IPG Kampus Ilmu Khas yang telah menjalani praktikum fasa 1 dijadikan sampel, di mana saya menyarankan ciri-ciri khusus untuk dijadikan sampel. Itu adalah sampel bertujuan yang telah saya gunakan dalam kaedah persempelan. Jadi bagi instrumen kajian pula, saya telah menggunakan temu bual, dan saya telah berikan soalan temu bual itu kepada subjek-subjek kajian. Saya menggunakan instrumen temu bual ini kerana dapat membantu pengkaji untuk mengumpul data secara khusus dan bertujuan, iaitu secara lebih terperinci berbanding dengan instrumen kajian yang lain. Temu bual yang telah saya gunakan ini adalah temu bual jenis separa berstruktur. Dia adalah di antara berstruktur dan juga tidak berstruktur, di mana dia menggunakan soalan-soalan yang telah disediakan terlebih dahulu dan juga soalan-soalan tambahan yang ini secara spontan, di mana temu bual jenis separa bertutur ini mampu membantu pengkaji untuk mengambil keterangan dan penerangan lain yang berkaitan. Dia berbeza dengan temu bual berstruktur, di mana temu bual berstruktur hanya mampu memberikan soalan berdasarkan apa yang telah ditulisnya saja. Jadi soalan temu bual ini dibahagikan kepada 4 komponen
yang mengandungi 12 soalan, di mana bahagian pertama adalah berkenaan dengan soalan berkenaan dengan latar belakang subjek, manakala bahagian 2, 3 dan 4 adalah menjurus kepada objektif kajian, iaitu objektif pertama, kedua dan juga ketiga. Jadi kita pergi pula kepada kita pergi kepada prosedur kajian, di mana prosedur kajian ini saya bahagikan kepada 3, iaitu sebelum pengumpulan data, semasa pengumpulan data dan juga selepas pengumpulan data. Di mana pada awalnya saya mencari kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan peneguhan dan juga motivasi dan juga tingkah laku murid dalam pendidikan Islam. Kedua, saya terus berbincang dengan pensyarah berkenaan dengan penetapan tajuk proposal saya. Yang ketiga adalah saya sediakan set soalan temu bual dan juga meminta pensyarah-pensyarah untuk menyemak set soalan temu bual tersebut. Semasa pengumpulan data, saya memilih sampel kajian mengikut kriteria-kriteria yang telah saya tetapkan. Yang seterusnya, saya telah menebual 3 subjek kajian, iaitu berdasarkan kriteria yang telah saya tetapkan. Yang akhir sekali adalah merekod temu bual dengan subjek kajian menggunakan handphone untuk merakam apa yang telah ditemu bual dan diperkatakan oleh subjek kajian tersebut. Selepas pengumpulan data, temu bual yang telah direkodkan tadi akan ditranskrip ke dalam bentuk teks. Dan seterusnya saya dapat menganalisis transkrip temu bual dan akhirnya dapat menyediakan laporan penyelidikan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Seterusnya pula saya pergi kepada kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian saya ini, di mana kesahan dan kebolehpercayaan kajian saya ini menggunakan beberapa teknik, di mana bagi kesahan saya telah menggunakan teknik meminta pengesahan dan semakan dari pakar berkenaan soalan temu bual, di mana saya telah membina set soalan temu bual dan meminta pakar daripada pensyarah-pensyarah ilmu pendidikan dan juga pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Ini saya telah meminta daripada Dr. Liza Ishki dan juga Dr. Hairul Faizi bin Lokman untuk menilai saya punya set soalan temu bual adakah boleh digunakan kepada subjek kajian. Yang kedua, saya juga telah mengesahkan dan membolehpercayakan kajian saya ini menggunakan kajian rintis, di mana saya telah menguji terlebih dahulu beberapa responden lain untuk menjawab soalan-soalan yang telah saya gunakan. Yang ketiga adalah participant check, di mana selepas mendapat data daripada subjek-subjek kajian, sebagai contoh saya telah bertemu bual dengan 3 orang kajian, selepas saya menulis transkripsi sebelum penganalisan data, saya telah meminta dan memberikan transkripsi tersebut untuk disahkan oleh subjek-subjek kajian. Adakah apa yang telah saya transkripsi itu adalah bertepatan dengan pendapat dan juga fakta yang telah dikeluarkan oleh subjek-subjek kajian, menyebabkan kesan dan kebolehpercayaan kajian saya adalah tinggi. Yang seterusnya adalah prosedur pengumpulan dan penganalisan data, di mana bagi pengumpulan saya telah mengumpul data melalui sesi temu bual berdasarkan soalan yang telah saya bina. Seterusnya, saya telah meminta persetujuan terlebih dahulu daripada subjek kajian untuk ditemu bual. Dan yang ketiga, saya merakam perbualan antara saya dan juga subjek kajian menggunakan handphone agar saya dapat membuat transkripsi berdasarkan rakaman tersebut. Ia adalah menjelaskan tujuan dan rangka bentuk kajian. Bagi prosedur penganalisan data pula, saya telah membuat transkripsi temu bual berdasarkan rakaman yang telah saya dapat. Yang seterusnya adalah saya dapat menganalisis data temu bual tersebut mengikut bahagian soalan bermula dengan latar belakang, iaitu komponen yang pertama, iaitu latar belakang, sehinggalah bahagian-bahagian seterusnya, iaitu bahagian yang pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga dan bahagian keempat, iaitu objektif yang ketiga. Dan sekali penganalisan data ini dilakukan dengan data akan disusun dan akan dipersembahkan dalam bentuk teks darajah dalam laporan kajian ini. Jadi akhir sekali saya ingin menunjukkan berkenaan dengan soalan temu bual yang telah saya bina dan gunakan dalam sesi dalam kajian yang telah saya jalankan ini, di mana bagi soalan temu bual ini saya telah membagikan kepada 4
4 bahagian, di mana bahagian pertama adalah berkenaan dengan latar belakang subjek kajian, di mana saya bertanyakan berkenaan dengan subjek kajian itu tinggal di mana, belajar di mana, option apa. Yang kedua adalah berkenaan dengan objektif kajian yang pertama, iaitu jenis penungguhan yang bersesuaian dalam pendidikan Islam. Dan soalan temu bual bahagian yang ketiga berkenaan dengan objektif yang kedua, iaitu kepentingan teknik penungguhan digunakan dalam subjek pendidikan Islam. Dan yang keempat adalah kesan penungguhan kepada motivasi dan tingkah laku. Jadi set soalan temu bual ini ada 4 bahagian ini akan diteliti dan telah dihuraikan menjadi 12 soalan. Jadi itu sahaja daripada pembentangan saya pada hari ini. Namun sebelum mengakhiri pembentangan, saya ada satu soalan ingin diajukan kepada para penonton. Ini ada sejauh manakah teknik peneguhan berbentuk negatif seperti hukuman dan dendaan mampu memberikan impak kepada motivasi murid dalam subjek pendidikan Islam. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya ingin mohon maaf jika ada salah silap. Jika ada sebarang persoalan berkaitan dengan pembentangan ini, boleh email di email yang tertera di bawah tersebut. Dan juga para penonton boleh meninggalkan pertanyaan di ruangan komen di bawah. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.